Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Kita berjumpa lagi dalam bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga ini adalah bahagian terakhir dalam tajuk ini, pelajaran yang keenam. Pelajaran keenam, tajuk generasi unggul. Pendidikan Islam tingkatan 3. Sebelum ini kita dah bincangkan tentang dua siri yang sebelum ini, tentang siapa dia generasi unggul, dan kita juga telah bicarakan antara sifat-sifat dan pengiktirafan yang Allah berikan kepada generasi ini. Dan kita di peringkat akhir, yang mana kita nak tengok apa nama pengajaran ayat daripada ayat yang telah pun kita bacakan sebelum ini, dan kita nak tengok sebagai umat Islam apa yang kita boleh dapatkan pengajarannya. eh hmm, dalam buku teks kamu ni ada 4 pengajaran, kita baca satu-satu. Sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba dalam urusan kebaikan agar kita menjadi seperti as-sabiqunal awwalun, generasi awal, generasi awal yang disebut dalam ayat ini, seperti mana Muhajirin dan Ansar, mereka membantu perjuangan Rasulullah SAW ketika orang lain menolaknya. Ini penting ni. Penting sebab apa? Kita tahu bahawa bukan sekadar beriman, mengaku beriman, tetapi juga kita perlu buktikan keimanan kita dengan mengikut sunnah yang Rasulullah tunjukkan dan bagaimana para sahabat lakukan. Ini generasi yang terbaik, generasi unggul yang disebutkan. Yang kedua, kita juga boleh melihat bahawa pengajarannya kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjauhi larangannya, supaya kita beroleh kesejahteraan yang berpanjangan. Clear lah ayat ni. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri daripada membenci, mencela, mencaci dan menghina para sahabat, kerana mereka ialah golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat ni Allah cakap Allah dah redha. Jadi kenapa dan tidak ada sebab walau apa pun untuk membenci, mencela, mencaci, menghina para sahabat ini. Jadi ini, mereka ini adalah golongan yang diredai oleh Allah. Kita ni Allah tak sebut pun dalam Quran. Siapa kita ni Allah tak sebut pun dalam Quran. Kan? Tak signifikan pun. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita ikutlah sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sebab tu kita cuba yang terbaik untuk supaya jauhkanlah daripada terlibat daripada sikap-sikap yang disebut ini. Yang keempat, kita hendaklah berusaha dengan menjadikan amalan para sahabat sebagai contoh ikutan supaya mendapat syurga yang abadi. Para sahabat dah tunjukkan dah macam mana kaedahnya untuk menjadi the good followers, pengikut yang baik kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan Nabi ikut, sambut. Nabi kata buat, buat. Nabi kata tinggal, tinggal. Nabi kata mari, bai'ah, maka para sahabat pun berbai'ah. Nabi kata belanjakan harta ke jalan Allah, maka sahabat semua buat. Jadi itulah dia, kita usaha sama-sama untuk amalan para sahabat itu kita ikut. Okay? So itu 4 perkara lah. Dalam buku teks kamu ni ada macam-macam aktiviti. Saya ingat benda ni kita dah buat dan ada dalam buku nota kamu, kita dah bincangkan sebelum ni. Cumanya lepas ni kita nak buat sedikit penilaian. Alright? Penilaian ni saya akan rujuk kepada soalan-soalan yang mana kita akan buat bersama-sama. Okey, kita tengok soalan. Jom kita buat soalan yang ditanyakan ini. Ini very simple question lah untuk penilaian kita, sama ada kita dah dapat ataupun tidak apa nama perbincangan dalam 3 bahagian yang saya buat dalam video ini. Okey? Okey, yang pertama, maksud sahabat dari sudut bahasa. Maksud sahabat yang meninggal, yang mendampingi, yang mencaci, yang mengetahui. Nama pun sahabat mestilah yang mendampingi. Macam mana? Mendampingi.
Show answer. Betul. Macam itulah. Okey, yang kedua. Alamak. Dah tahu jawapan Berikut yang manakah sahabat Rasulullah kategori Khulafa' Ar-Rashidin? Okey, soalan ni pun mudah sebenarnya. Khulafa' Ar-Rashidin ni adalah pemerintah pemimpin utama umat Islam setelah baginda wafat. Okey, dah ada empat khalifah empat Khulafa' Ar-Rashidin ni. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar, yang ketiga Osman, yang keempat Ali, Sayyidina Ali. Jadi jawapan dia definitely adalah Osman bin Affan. Ini senang. Okay, next. Menurut Syekh Mahmud At-Tahan, sahabat yang paling mulia mengikut susunan. Siapa antara empat ni yang paling mulia? Tentera Uhud, tentera Badar, 6 sahabat lain yang jangan syurga, Khulafa' Rashidin. Siapa? Tentera Badar. Tentera Badar ni tentera 313 orang yang berperang dengan berapa ribu 1000 orang tentera musyrikin. Macam mulia tak? Mulia. Tetapi siapa yang lebih mulia? Para sahabat Khulafa' Ar-Rashidin, sebab mereka adalah yang menggantikan Rasulullah SAW dalam pemerintahan, yang menjaga umat Islam yang dalam pemerintahan, dan paling akrab dan diangkat sebagai pemimpin utama Islam. Macam contoh Abu Bakar As-Siddiq tu lah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq tu, Nabi pernah cakap, kalau ada Nabi selepas aku, dah tentu itu adalah Abu Bakar. Tapi itu kalau lah kan. Jadi kita tahu bahawa Abu Bakar tu hebat. Iman dia tu sendiri hebat. Umar, siapa tak kenal Umar? Salah seorang yang pertama yang mengangkat Islam ketika di Mekah lagi. Osman sama juga, para sahabat yang hebat orangnya, mulia cakapnya, hartanya digunakan untuk agama. Ali adalah pemuda yang pertama yang memeluk Islam. Begitu. So ini adalah empat yang paling yang paling mulia mengikut susunannya berbanding yang lain. Okey. Soalan seterusnya. Penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah dikenali sebagai? Senang. Takkanlah Taliban, kau beragak lah. Taif nama tempat. Jadi dua je kalau kamu confuse, Ansar Muhajirin. Nama pun Muhajirin, ini apa? Orang yang berhijrah. Dah tentulah jawapan dia adalah Ansar. Yang berhijrah ke Madinah, Muhajirin lah. Apa benda ni? Okey, sorry. Saya salah baca tadi. Yang berhijrah ke Madinah, yang berhijrah Muhajirin lah. Yang Ansar ini yang orang Mekahnya. Alright. Next. Penduduk terdiri daripada Aus dan Khazraj. Siapa? Taliban mengarutlah. Taif mengarutlah. Muhajirin, orang yang berhijrah. Jadi siapa yang Aus dan Khazraj ni? Seperti yang saya cakap sebelum ni, adalah orang Ansar, orang Mekah, orang Madinah, yang menunggu dan menjemput dan membantu kaum Muhajirin. Itulah dia orang Aus dan Khazraj. Now, soalan yang ke-6. Sahabat Rasulullah daripada kaum Muhajirin. Ni kalau lupa ni memang tough juga ni. Dia kena ingatlah. Siapa ya? Ummu Sulaim, Anas bin Malik, Ubadah bin As-Samit, Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Ingat tak? Muhajirin. Anas bin Malik ini yang orang Madinah, imam besar yang banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik. Ubadah As-Samit Ummu Sulaim juga daripada Madinah. Jadi orang Muhajirin, orang Mekah adalah Abdullah bin Mas'ud. Gitu. Okey. Seterusnya. Alamak. Tak tahu. Tak nampak ke? Tak nampak lah Babak tak nampak je. Beliau merupakan antara 10 sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga. Seorang ahli perniagaan yang hartawan dan dermawan. Tak banyak orang yang berharta, yang pandai meniaga, usahawan besar ketika di Madinah, di Mekah dan di Madinah pun sebenarnya. Hebat orangnya. Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni sangat terkenal dengan kehebatan dia berniaga.
Nampak jawapan tadi Buat tak nampak je lah. Abdul Rahman bin Auf. Okey. Hamzah bin Abdul Talib ada kat sini ni kan. Ni bapa saudara Nabi. Okay, lagi siapa lagi? Pilih pengiktirafan Allah terhadap para sahabat. Allah meredai para sahabat, ada tak? Ada. Allah menurunkan darjat? Takkanlah turunkan darjat, sudah tentu meningkatkan darjat. Allah memuji sifat lembut dan kasih sayang sama mereka? Okey. Para sahabat dijanjikan dengan kemenangan? Okey. So ada 3 jawapan dekat sini. Yes. Okey, tutup balik jawapan. Kita tengok soalan yang ke-9. Orang terdahulu yang pertama memeluk Islam adalah golongan hamba, bangsawan, kafir Quraisy, Muhajirin, Ansar. Siapa? Bangsawan? Tidaklah. Manalah mereka nak ikut Islam. Muhajirin, Ansar? Okay, kita reserve dulu. Kafir Quraisy? Tidaklah. Kan? Jadi antara dua lah. Antara hamba atau Muhajirin dan Ansar. Yang mana satu? 1, 2, 3. Muhajirin dan Ansar. Sebab itulah mereka disebut di dalam Al-Quran. Golongan yang pertama memeluk Islam. Golongan Muhajirin. Okey. Soalan yang ke-10. Yang terakhir kot ni. Pilih 2 orang sahabat Rasulullah daripada kaum wanita golongan Muhajirin dan Ansar. Siapa? Khadijah, Asma binti Abu Bakar, Ummu Sulaim, Sumayyah. Daripada kaum wanita golongan Muhajirin dan Ansar. Siapa? Yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Okay. Seorang lagi siapa? Itu daripada golongan Muhajirin. Daripada Ansar, Ummu Sulaim binti Milhan. Okey, itu saja soalan, 10 soalan kita. Dan saya ingat kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih atas perhatian kamu. Lepas ni, dah selesai dah. Kan? Bila dah selesai, apa kita nak buat? Semak balik apa kerja-kerja yang kita telah pun belajar bersama sebelum ni. Dan saya harap tajuk pelajaran 6 ni kamu boleh faham. Boleh faham dan boleh ambil iktibar tentang siapakah yang dimaksudkan dengan generasi unggul. Yang mana dalam ini juga Allah dah sebut sebagai mereka yang as-sabiqunal awwalun, the first generation, yang Nabi sendiri didik, Nabi sendiri ajar, kelompok sahabat yang pertama memeluk agama Islam. Kita ni golongan yang terakhir, umat akhir zaman. Jadi tajuk ini bukannya untuk kita merendahkan diri kita. Tidak. Tajuk ini kita belajar supaya kita mengambil iktibar semula bagaimana mereka ini diiktiraf sebagai generasi unggul. Okey. Yang mana kita perlu ambil iktibar dan kita perlu ikut dan belajar. Supaya akhirnya, walaupun kita tidak berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW secara bersemuka, Rasulullah SAW telah meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun yang dahulu. Kita pada umat akhir zaman ini, apa yang kita buat adalah kita cuba menjejaki dan mengikuti dan mengambil pelajaran daripada generasi-generasi yang awal ini. Okey, sekian saja video pada kali ini. Saya ucapkan yang terbaik dan jangan lupa untuk buat latihan yang sekiranya kamu perlukan dalam buku latihan dan buku nota kamu lagi. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.